الحمد لله 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 الحمد لله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah kerana dengan limpah rahmat dia masih lagi diberi keizinan untuk kita untuk duduk dalam majlis yang baik. Dan pagi ini adalah kelas tajaan daripada dan anjuran Kementerian Kerja Raya, bahagian pengurusan fasilitis Kementerian Kerja Raya. Tengok KKR berapa orang dah masuk dah. Tangan bijak. Man, okay, Diana dah ada, Alif, Datuk Zarul dah masuk. Mana lagi? 3 orang je. Tak apa, kita mula. Sebab ikut jadualnya lepas suku. Okey, tak apalah. Kita nak sambung. Rasanya ni dah habis ni kat slide ni. Wah. Ya, Ustaz. Dah habis dah? Ni dah Ya, habis. Ustaz. Okay, kita pergi rumusan dia. Ni dulu kita bicara pada kitab Misbahul Munir. Dia kata rukun Islam yang pertama itu adalah mengucap 2 kalimah syahadat. Ingat tak? Sambil kita ucap. Ingat Ustaz. Betul, Ustaz. Surat 7. Cuba buka surat 7. Takut ada orang yang baru ikut ni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Salam. semua. Buka Rumi, surat 7. Pertamanya, yang tu tau. Jadi daripada situ tadi, kita terangkan makna yang penting dulu dalam tu. La ilaha illallah. Dan kita dah terang dah. Ingat tak tu? Saya terang tu. Daripada sini. Ni. 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 Ingat tak saya terang ni dulu? Ni. Ni. Sekarang ni, dari sini. Ingat ke tak ingat? Saya takut saya yang tak terang. Ingat Ustaz. Firman. Dia terang kan, Man? Ya, betul, Ustaz. Dah habis, Ustaz. Dah habis, okey. Ya, ya. Kita Sekarang tinggal ni. Ustaz nak rumuskan ya. Ni. Sekarang ni kita rumuskan balik. Dan mungkin ada yang tak ada yang detail tu lagi, kita masukkan. Ini 2 kalimah syahadat ni, apa yang diterangkan dalam kitab Tauhid tu, beginilah. Beginilah. Asyhadu ni, aku bersaksi, kalau daripada bahasa dia, maka memperterjemahkanlah asyhadu ni, aku bersaksi, aku naik saksi, aku mengaku, macam-macam terjemahan lah. Kalau bahasa Inggeris dia kata, I proclaim. Saksi ni, kalau dalam bahasa Melayu ni, saksi ni maknanya tahu.
lihat. Betul. Kalau saksi kat mahkamah. Ha. Dulu ada kawan masuk Islam, saya tunjuk dia ni. Bukan tunjuk dia ni lah. Tunjukkan dia 2 kalimah syahadat, tunjukkan dia makna tu. Dia kata, saya kena pergi court lah. Dia kenapa you kena pergi court? Terus naik saksi. Tengok. Memang orang tak faham, orang kata memang saksi ni memang kerja court. Mahkamah. Kalau kita dipanggil untuk jadi saksi, kita boleh dapat cuti free. Kalau kerja swasta government. Kalau kita tak datang, nanti lagi banyak cerita. Saya tahu lah tu, ada kawan jadi saksi kemalangan, dia boleh dapat cuti. Kenapa? Dia kena naik jadi saksi. Kenapa dia terpanggil saksi? Sama ada dia melihat atau dia mengetahui. Jadi kita Allah ni kita tak nampak. Tapi kita lihat macam mana? Kita nampak, kita lihat dengan ilmu kita. Kita tahu dengan ilmu kita. Macam dulu lah, Tuan Guru Haji Musa Saleh. Ada orang datang dekat dia. Dia kata, Ustaz nak belajar Tauhid. Dia kata, selama ni pernah belajar tak? Tak pernah belajar. Lepas tu dia tanya Ustaz ni apa? Allah ni tak nampak. Macam mana kita nak kuatkan hati kita memang kita yakin Allah tu ada? Dia kata dalam kitab kata cakap apa? Kamu lihat asap, tapi kamu tak nampak api. Kamu lihat asap, tapi kamu tak nampak api. Bila lihat asap, maka mestinya ada Api. Mesti ada api. Mesti ada api. Kamu lihat bumi. Sama juga. Kamu lihat manusia. Kamu lihat hujan. Mesti ada yang turun ke hujan ni. Mesti ada yang usaha yang ada kuasa dan dia berkendak untuk turun ke hujan. Sama juga tu. Jadi dengan berfikir, dengan melihat, dengan memaham, melihat makhluk. Itulah kita kata apa? Engkau dongak ke langit dan engkau akan merasai Allah itu ada. Engkau tunduk ke bumi dan engkau lihat keliling. Engkau akan merasai Allah itu ada. Kenapa? Bila ada benda, mesti ada tukang buat. Akal kita akan menerima itu. Kita nampak ni tikus ni. Ni dia pakai 2 mouse ni. Ada laptop lagi satu. Mesti ada orang buat tikus. Tikus ni, mouse ni. Mesti ada orang buat. Mesti ada orang buat. Jadi orang buat ni dia bersifat apa? Dia ada sifat. Sifat dia apa? Dia boleh membuat. Dia ada kuasa nak buat. Dia ada kehendak nak buat. Bila ada yang membuat, mesti ada zat yang membuat. Tahu? Mana boleh jadi dengan buat dengan diri? Mesti ada orang yang buat. Orang yang design, orang yang buat R&D dia, mesti ada orang yang buat. Siapa yang buat? Manusia yang buat. Habis manusia tu, mesti ada kuasa yang buat. Betul? Akal kita kata, mesti ada yang buat. Dan manusia ni muda, tua, mesti ada yang berubahkan dia. Mesti ada yang letak peraturan pada badan dia, lepas muda, tua. Siapa tu? Itulah Allah. Jadi kita mengaku dan bersaksi, merasai dengan yakin, tetapkan hati kita, isbatkan hati, Allah ini dan seluruh kehidupan kita. Dia bagi makan, dia bagi minum, dia bagi mudarat, dia bagi sihat, dia bagi ilmu, dia bagi sesat. Dia bagi kuat. Dia bagi rahmat. Dia bagi keampunan.
Dia penerima taubat. Dia jami'. Dia yang mengumpulkan kita. Dia mani'. Dia boleh tahan kita jangan datang bila ilmu pagi ni. Dengan apa? Dengan dia buat kita apa-apa hal cukup lah. Dia macam hal. Kalau tak ada hal pun tak kita datang. Cuma malas lah. Malas dia pagi ni. Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi dengan kita ni melihat kejadian keliling kita, melihat diri kita dan kita meyakinkan dan kita naik saksi, bersaksi sungguh-sungguh tiada Tuhan melainkan Allah. Maksud dia apa? Yang kita belajar tu la ilaha illallah kah? Tiada yang memiliki sifat uluhiyah. Tiada yang memiliki sifat ketuhanan melainkan Allah. Apa sifat ketuhanan? Beri sifat, segala sifat kesempurnaan. Segala. Tiada yang memiliki sifat kesempurnaan kecuali Allah. Tiada yang memiliki sifat ketuhanan kecuali Allah. Beri rezeki, sifat ketuhanan. Menerima taubat, sifat ketuhanan. Beri mudarat, sifat ketuhanan. Beri sihat, sifat ketuhanan. Menggerakkan sesuatu, sifat ketuhanan. Mencipta sesuatu, sifat ketuhanan. Mendiamkan sesuatu, sifat ketuhanan. Menghidupkan sesuatu, sifat ketuhanan. Mematikan sesuatu, sifat ketuhanan. Yang masukkan iman dalam hati, sifat ketuhanan. Yang mengizinkan kita duduk dalam taat, sifat ketuhanan. Yang menghindarkan kita daripada maksiat dan bala bencana semusibah, sifat ketuhanan. Yang memberi hidayah dan petunjuk, sifat ketuhanan. Dan Allah aja ada. Lain daripada Allah yang dipanggil Makhluk. 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 Lain daripada Allah dibagi makhluk. Tak ada sifat ketuhanan. Tak ada. Dialah yang sebenarnya wujud. Dia tidak diwujudkan. Tak ada pada makhluk. Tak ada. Kenapa? Semua makhluk diwujudkan. Dia yang sedia. Qidam. Tak ada permulaan. Tak ada pada makhluk. Makhluk semua ada permulaan. Tak ada? Ada. Ada permulaan. Allah dia qidam. Dia sedia. Dialah bakar. Kekal. Tidak menerima binasa. Makhluk semua menerima binasa. Kecuali ada yang dikekalkan. Neraka, syurga, ada beberapa perkara yang dikekalkan. Tapi dia tidak qidam. Neraka pun dulu tak ada. Lepas tu dia ada. Maknanya makhluk ni dia ada sifat dia. Allah ni dia ada sifat dia. Dia tidak bergantung dengan sesuatu. Berdiri dengan sendiri. Qiyamuhu binafsih. Makhluk? Tak. Makhluk berharap bersatu. Makhluk harap Allah ciptakan dia. Makhluk harap Allah bagi dia rezeki. Hatta makhluk berdiri pun mengharapkan kaki dia untuk berdiri. Makhluk bercakap mengharapkan Allah beri dia cakap dan dia ada lidah dia untuk cakap. Untuk melihat makhluk kena ada mata. Makhluk bergantung mengharap pada benda-benda yang Allah cipta. Tapi Allah tidak. Makhluk totally harap pada Allah. Allah tidak mengharap sesuatu. Itu ada kalimah ghani, ada kalimah fakir. Tu ada ghani, ada fakir. Allah kaya Dari sesuatu. daripada sesuatu. Maknanya Allah tidak perlu sesuatu. Itu maksud daripada sesuatu. Faham Makhluk kaya apa depan ni? Sesuatu. Dengan sesuatu. Ni keyword untuk belajar tauhid ni. Ni makhluk kaya dia berkait. Allah kaya dia hakiki, mutlak. Makhluk kaya
dengan sesuatu. Mesti ada benda. Apa dia? Mesti ada kebun, kaya dengan kebun. Mesti ada duit, kaya dengan duit. Mesti ada harta, kaya dengan harta. Tapi Allah kaya daripada sesuatu. Kalau wajib, dia kata apa? Sifat wajib depan apa? Wajib akal. Tak. Kalau kita kata Allah ini mesti ada. Jadi, sifat wajib Tak boleh terima akan tiadanya. pada Allah. Terima kata dia tu. Perkataan ni saya cakap ni, perkataan depan ni. Sifat wajib pada Allah. Kalau wajib semayang pada makhluk. Atas. Atas. Saya dah terang kan? Benda kelas tauhid. La ilaha illallah ni faham dari segi bahasa dia, la tiada illa melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya daripada makna keseluruhan yang kita boleh rangkumkan, tiada yang memiliki sifat ketuhanan melainkan Allah. Dan memahami kalimah ini daripada luah ni apa? Bahasa. Bahasa. Dan dari segi istilah. Istilah ni apa? Uraian terjemahan. Uraian kepada luah. Luah ni terjemah. Luah ni maksud perkataan luah ni ialah bahasa. Apa maksud bahasa? Translate. Terjemah. Terjemah bahasa Arab ke bahasa Melayu. Itu memahami dari segi luah. Dan istilah ialah perkara sesuatu yang menerangkan terjemah. Menerangkan terjemah. Kalau syarah, menerangkan, Menyampaikan. Maksud. Istilah menerangkan huruf. Syarah menerangkan Istilah. istilah. Syarah menerangkan istilah. Lagi satu. Takwil. Takwil. Ada lurah, ada istilah, ada syarah, ada takwil. Takwil apa? Menafsirkan. Menerangkan syarah. Menerangkan syarah. Bukan. Memesongkan Maksud. makna zahir ayat kepada makna yang dikehendaki syarak. Memesongkan makna zahir ayat Allah bersemayam di atas apa? Arash. Arash. Itu nama dia mutasyabihat, ayat-ayat yang samar-samar. Jadi kita pesongkan makna dia, bukan makna Allah duduk atas arash. Arash ni tempat sentral pemerintahan dia. Centralize dia kat situ. Bukan Allah bagi tu. Yang percaya Quran lain lah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi ayat ni, kita terjemah dia, tangan Allah di atas tangan mereka. Tapi tak boleh hurai ikut istilah zahir. Kena takwil. Takwil ni makna memesongkan makna zahir tadi, tangan tadi,
kepada makna yang dikehendaki syarak. Jadi tangan tadi yang ulama kata bermaksud apa? Tangan Allah di atas tangan mereka. Kuasa. Bermaksud apa? Kuasa. Kuasa. Ini dah habis bateri. Padahal dia kata low bateri. Jadi ada ruah, ada istilah, ada syarah, ada takwil. Serta rumusan dia hendaklah memahami pembahagian nafi isbat. Kita belajar dulu. La ni apa? Tiada. Ada. Kata tahu dia ada. Penafian. Kalimah apa la ni? Kalimah nafi. Kalimah nafi. Ilah Perkara yang dinafikan. nafi. Ilah Kalimah hebat. kalimah isbat. Isbat ni maksud apa? Penetapan. Penetapan, keyakinan, menetapkan, menentukan. Allah Yang diisbatkan. Atau ditetapkan. Ada kuasa. Yang ditetapkan. Perkara yang dilibatkan. perkara yang ditetapkan, perkara yang diisbatkan. La kalimah nafi. Ilah perkara nafi. Ilah kalimah isbat. Allah perkara yang diisbatkan. Kata orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ni tak ada. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Masukkan Allah dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dalam kitab Diyaul Murid. Dia ni sinar. Sinaran murid. Sinar ni maknanya cahaya ilmu lah. Murid ni orang yang berkendak pada ilmu. Tu murid. Murid, anak murid sekolah tu. Dia kata apa? Hendaklah engkau bersungguh-sungguh ketika membaca kalimah la ilaha illallah itu, dan kesungguhan itu pertunjukkan daripada ujung rambut ke ujung kakimu. Kesungguhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan hati engkau menafikan. La, tak ada. Tak ada. La, tak ada. Tak ada. Tak ada apa? Tiada Tuhan. Tapi yang ada apa? Illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitulah. Kalau Baba Ahmad, Baba Abdullah dekat Patani, dia kata paling kurang nak kena baca 500 kali. Kalau boleh pecah-pecah pada 5 waktu. Lepas subuh sekali, lepas subuh 100, lepas zuhur 100. Dia yang terbaik baca 12,000 kali. Tu kalau Baba Karim kata. Baba Karim kata dia mau baca 12,000 kali. Sambil-sambil dia mau tahu getah. Dia kata, Baba kami ni orang Kuala Lumpur. Mana tu getah? Sambil-sambil dia mau bawa kereta, kata. Baca 12,000 kali. Lepas tu dah dapat nasihat tu. Petang tu jumpa Baba Ahmad. Dia bagi ijazah ikat serban. Cakap Baba Ahmad, tadi Baba Karim kata 12,000 kali. Yelah, dia kata. Dia kata Baba Karim tu macam abang kahwin, dia kata. Kahwin sama-sama belajar tu pondok, tapi dia senior, dia tua lah tu. Umur dia jauh lah kahwin. Kahwin anggap dia apa kahwin. 12,000 tu betul tu dia. Betul dia mahu kena baca 12,000. Wah. Kenapa banyak kan dia kata. Saya tak cakap apa, dia kata kenapa banyak kan. Dia tengok muka saya, dia tahu. Banyak dah baca. Dia ada pilihan kedua. Pilihan kedua. Dia mahu baca 100 kali 5. Maknanya antara waktu semayang ni kita baca 100. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kena baca betul-betul. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi yang 100 ni, hati langsung tak boleh ingat benda lain. Kecuali memfokuskan, mengingatkan pada Allah. Itu dia kata dia pesan kami gitulah.
kena baca, jangan baca 500 terus. Tapi baca macam mana? Baca 100 bagi 5 pada antara 5 waktu solat. Pada 5 waktu solat. Kita kena baca pada 5 waktu solat. Jadi 100 kali 5 dan 500. Tapi dia kata mesti hati kena putus. Ini tak boleh ingat benda lain. Itu yang Bapak beritahu kami lah, betul saya. Itu pentingnya. Sebab tu kalimah la ilaha illallah ni juga dipanggil kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah ni kalimah apa? Thayyib ni apa? Thayyib, orang Arab kata. Terbaik. Baik, Baik. bagus. Kadang-kadang orang baca Quran kan. Habis ayat tu ada orang kata thayyib. Orang kata thayyib ni maknanya bagus. Bacaan kau bagus. Mana ayat ni bagus. Itu nama thayyib. Haji Yus, tanya apa Haji Yus? Bas. Haji Yus? Haji Yus angkat tangan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Oh, saya nak tanya Ustaz kecik Kelantan. Ustaz kecik Kelantan tadi. Sila, tanya, sila. Ustaz. Kau yang tanya boleh gini. saja. Nak tanya gini Ustaz. Sekarang ni kita dengar orang kadang-kadang dia apa ni zikir la ilaha illallah. La ni 2 rakaat berikut Ustaz tak? 2 rakaat. Kalau cukup 2 rakaat tu rasa macam ada Ustaz khabar tak macam tak betul lah macam mana. Kan komen Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bapak Muhammad kata 5 baca betul-betul. La ilaha illallah. La ilaha. Dia kata la tu bahasa dia cakap dengan kau dia punya lia macam naik. La ilaha illallah. La ilaha. Dia nak beritahu apa tu? 2 rakaat tu. La tu. 2 rakaat tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ustaz Macam ada dia betul la lah. ilaha illallah tu kan? Laju la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kadang tak bunyi Betul. ilah. Baca tak betul. La ilallah gitu lagi teruk Ustaz. Tu jangan baca laju-laju lah. Kalau di pondok kan, di pondok saya dengar lah di pondok apa Ustaz Rozaini di Pekan Ulu dulu, mereka lepas subuh ni mereka baca perlahan. La ilaha illallah. Mereka nak baca ada satu bilangan lah, baca ramai-ramai dengan pelajar pondok kan. Tak tahu lah berapa bilangan, mungkin baca 500 ke apa. Mereka nak lawan nafsu ni, jangan nak cepat habis. Kita ni nak cepat habis, betul tak? Kita ni, otak kita nak kejar kuantiti. Baguslah kuantiti disiplin ni bagus. Tapi jangan baca laju pun. Tahan nafsu ni. Nafsu ni memang benda ibadat ni kalau cepat habis. Kalau selawat tu Nabi yang paling pendek. Allah SWT. Amin tu. Sebab tu dia tak ada berkesan pada hati kita. Baca la ilaha illallah. Baca gitu. Baca yang boleh beri kesan pada hati. Jangan baca macam ribut lah. Jangan baca laju-laju. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasa di hati. La ilaha illallah. Tiada yang boleh bagi mudarat melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi selamat melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi sihat melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi rezeki melainkan Allah. Dalam hati tu berulang benda-benda ni. Tiada yang menghidupkan melainkan Allah. Tiada yang mematikan melainkan Allah. Tiada yang beri bahagia melainkan Allah. Tiada yang beri celaka melainkan Allah. Tiada yang wujud melainkan Allah. Aku ni tak wujud. Aku ni jenazah. Aku ni diwujudkan. Tiada yang beri faham melainkan Allah. Tiada yang beri ilmu melainkan Allah. Tiada yang beri derita melainkan Allah. Tiada yang beri ujian melainkan Allah. Tiada yang angkat ujian melainkan Allah. Tiada yang beri sedih melainkan Allah. Tiada yang beri bahagia melainkan Allah. Kan? Dalam hati tu pusing-pusing. Benda tu je. Tiada yang beri makan melainkan Allah. Tiada yang beri minum melainkan Allah. Tiada yang beri nafas melainkan Allah. Tiada yang memudahkan urusan aku melainkan Allah. Tiada yang memuji aku melainkan Allah. Tiada yang mengampunkan melainkan Allah. Untuk pusing. Bukan hanya kata tiada Tuhan. Bukan hanya itu. Itu hanya dari segi terjemahan. Okey, faham ke pening? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Itu yang kita faham, kita belajar ni, tujuan ni. 13 makna ni. Supaya bila kita menyebut
Ada benda yang kita rasakan. Ada benda yang kita rasakan. Tiada yang menahan suatu melainkan Allah. Tiada yang menurunkan hujan melainkan Allah. Tiada yang meniupkan angin melainkan Allah. Oh, macam-macam. Macam-macam. Tiada yang memberi aku bahagia melainkan Allah. Tiada yang beri bahagia pada aku ni, Allah beri. Tiada yang beri duka cita pada aku, melainkan Allah beri. Tu la ilaha illallah. Tiada yang lain. Tiada yang lain. La ilaha illallah. Tiada yang lain. Allah je. Tiada yang lain. Tiada yang lain yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada yang wajib dibuat ibadah pada dia melainkan Allah. Bila kita faham dari segi ilmu, nanti akal kita boleh proses, dan bila disebut, nanti akal kita akan panggil balik ilmu tu dan meletakkan dia, menebalkan dia untuk diyakinkan dalam hati. Tapi input kena ada. Input kena ada ilmu. Jadi dengan input ilmu ni menyebabkan kita berfikir bila kita membaca. Kita merasa bila kita membaca. Akhirnya Allah itu dia ada dalam hati kita, dia setiap detik hidup kita. Kita bangun tidur, Allah yang jagakan aku. Kita tidur, Allah yang tidurkan aku. Kita sihat, Allah yang sihatkan aku. Itu besar kalimah la ilaha illallah ni. Tu baca betul la ilaha illallah. Siapa kat belakang tu? Mal, tanya Mal. Assalamualaikum Ustaz. Saya perhatikan kadang-kadang kawan ibu ni dia ialah dia sebut ni sebab tu dia sebut tahu makna dengan makna sekali. La ilaha illallah ni tiada Tuhan selain Allah. Kadang-kadang dia ucapkan la ilaha. Tiada Tuhan dia separuh je Ustaz. Itu rasa bimbang di hati. La ilaha ni tiada Tuhan ni maksud dia. Ilallah dia sebut tak? Tak sebut pun. Kalau dari segi zikir, la ilah. Tapi dalam hati suka Allah je ada. La ilah. Tak ada Allah. Tu boleh. Tu zikir makam orang tinggi-tinggi lah. Tapi kalau kita makam orang awam ni, kita kena sebut penuh-penuh lah. Orang yang makam tinggi dia kata, la, tiada. Dalam hati dia cakap, tiada yang ni, tiada yang tu, Allah je. Tu boleh. Tapi itu cerita makam lain lah. Bukan cerita makam kat kelas ni. Tapi ada orang dulu dia cakap la ilahi, ada kan orang cakap tu. La ilah pun. Ada kan orang cakap biasa kan. La ilah. Orang tu marah kan? Ada Ustaz. Kan? La ilah. La ilah. Betul. La ilah. Macam ada orang suka cakap lahanat. Orang suka cakap kau ni lahanat betul lah. Lahanat ni perkataan apa asal dia? Kalau biasa kalau lahanat ni, kalau perkataan yang asal ni laknat. Kita tak laknat. Laknat ni pangkat siapa ni? Allah. Laknat ni siapa yang dipanggil laknat? Iblis. Syaitan. Iblis. Laknatullah. Iblis. Laknatullah kan? Laknat ni dia daripada perkataan yang ulama kata ar-rajim. Ar-rajim. Ar-rajim ni kalau daripada segi bahasa yang direjam. Kalau dari segi kepahaman tauhid, ar-rajim ni maknanya makhluk yang apa? Terputus dari rahmat Allah. Terputus dari rahmat Allah. Dalam perkataan lain, makhluk dilaknat. Jangan pakai perkataan laknat dekat orang. Tak bagus lah. Lahanat kau ni. Kan ada orang tu cakap kan. Celaka lahanat dia tu. Janganlah. Orang sebutlah habau Ustaz. Janganlah habau tak apa lagi lah. Habau ni perkataan Arab asalnya ni. Tahu tak cerita dia? Ustaz, laknat tu Allah saja yang boleh sebut Ustaz ya.
dia. Dan Allah sebut pada syaitan. Dan Rasulullah sebut malaikat melaknat perempuan yang keluar rumah tanpa izin. Itu laknat itu. Laknat ni maknanya terputus daripada rahmat Allah. Jangan cakap dengan orang laknat. Janganlah, tak baguslah. Itu doanya sangat tidak baik kan. Kadang-kadang kesalahan ni kecil je. Kesalahan ni kecil je. Tak payahlah sampai nak laknat dia. Takut doa tu makbul nanti dan dia berhak menuntut di akhirat. Ini dalam kitab tasawuf kata. Dia buat salah kecil je. Kita kata laknat pun kau ni. Rupanya dia betul ke laknat. Maka ulama kata nanti ke akhirat dia boleh tuntut kita balik untuk dia claim. Untuk diminta keadilan. Kenapa? Dia buat kesalahan tu sikit je. Tapi dia telah dibohong untuk dilaknat. Tu jangan cakap begitulah. Jangan cakap begitulah. Kalau rajin panggil anak-anak cucu kita ni, kalau anak cucu kita nama Farhan. Farhan anak soleh, sekejap. Macam mana Imam Sudais dipanggil oleh mak dia. Sudais Imam Masjidil Haram. Sekejap. Dia nakal lagi balik panggil. Kau ni Sudais Imam Masjidil Haram. Akhirnya betul dia jadi Imam Masjidil Haram. Ni dia cerita dalam interview dengan CNN. Cable News Network. Imam Sudais cerita. Rupanya peranan mulut manusia ni, dia adalah mengeluarkan doa. Okey. La ilaha illallah ni, satu dah faham makna dari segi bahasa, dari segi istilah. Lepas tu faham macam mana nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Lepas tu untuk kenal Allah ni, untuk kenal dia, ulama telah menyusunkan akan 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat arus. Ni ada nazam dia ni. Allahu wujudaki dan baqa. Lepas tu nazam dia. Agaduha isnunami suha anta likuli wafina fisin jiwa dabak. Ada nazam dia. Yang berlawanan dengan ada, ialah tiada, adalah lawan dia. Sampailah nama-nama malaikat, sampailah nama-nama Nabi. Muka nakir, waraki, wal kaza, yakubu yusuf, wa yumutaza, ada nazam dia. Nanti insyaAllah, bila kita belajar sifat 20 ni, saya nak ajar nazam ni sekali. Nazam ni apa Nazam ni apa? Puisi, sajak. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Sayyid. Itu nazam tu. Nazam ni dia macam irama-irama lah saya cakap. Nazam ni macam irama. Kalau kita kata lebaran. Syair ke Ustaz? Macam syair ke? Dia syair. Kalau kita nazmul Quran, bacaan Quran. Dah dengar nazam tak? Ya Rabbi salli ala al-muqtari min munzari wal abiya wa jami'ir rusul lima zukiru. Ada nazam kan? Kalau ngaji kat pondok ada dengan nazam. Kalau ngaji kat masjid, takkan Ustaz nak ajar nazam. Semayang tak boleh. Ada orang post dekat. Ada Apa? satu hari tu ada sahabat post dekat grup 2. Jadi nazam-nazam ni selalunya dia belajar, selalu orang belajar tauhid lah. Matan-matan kitab ni dijadikan nazam. Dijadikan nazam. Nazam ni yang kadang-kadang kalau di pondok ni, ustaz tu kita hafal. Dia ada susunan matan isi kandungan lah. Matan tauhid. Matan tauhid. Supaya senang An Abi Bakri wa an Umar wa an Ali wa an Usnalazil Qarabi ya Rabbi Salim. Ada dia di dunia nazam ni. Tapi saya lain nanti. InsyaAllah bila kita masuk sifat 20, saya nak proceed nazam ni yang pernah kita belajar dulu. Nanti kita baca sama-sama lah. Dia cerita pasal sifat 20,
lawan dia apa, lepas tu sifat rasul, lawan dia apa, lepas tu para malaikat, tugas dia apa. Adalah nazam-nazamnya elok juga kita baca. Ambil berkat daripada guru-guru yang boleh nazam. Jadi, ulama'-ulama' ni yang menyusun dan mempopularkan sifat 20. Nanti kita belajar nanti. Kenapa kita kena belajar sifat 20? Kenapa kena belajar sifat 20 ni? Wajib tahu Ustaz. Ya? Wajib kan? Untuk kenal Allah. Untuk kenal Allah. Kenal Allah. Kenal Allah ni wajib. Nak belajar macam mana tak kisah. Tapi nak kenal ni wajib. Nak kenal dia macam mana sifat dia ni. Memang tak boleh tahu zat dia. Dia yang haram ni kita membicarakan zat dia. Tapi nak kenal dia, kita nak tahu sifat dia. Dia sifat dia wujud. Wujud macam mana? Ada macam mana? Dia katakan wujudnya tidak mengambil ruang. Apa maksud mengambil ruang? Benda tu nak kena belajar tu. Wujud dia wujud hakiki. Apa maksud wujud hakiki? Wujud dia wujud zati. Apa maksud wujud zati? Wujud dia tak bertempat. Apa maksud tak bertempat? Wujud dia tidak ada arah. Apa maksud tak ada arah? Wujud dia tidak diwujudkan. Apa maksud tidak diwujudkan? Itu semua nak kena belajar tu. Jadi, itu yang dikatakan mengenal sifat 20. Dia ada sifatnya wajib. Ada berlawanan dengan sifat wajib itu, sifat mustahil. Sifat 20 ni, sifat wajib, maknanya wajib pada Allah. wajib pada akal. Apa definisi wajib akal? Tiada diterima akal akan Tiadanya. tiadanya. Mustahil akal? Tiada diterima akal akan Adanya. adanya. Harus akal? Apa definisi dia? Harus diterima akal akan Boleh diterima akal akan Adanya. ada atau tiada ada je? Atau Atau tiadanya. tiadanya? Contoh apa? Harus akal. Contoh? Makhluk itu bergerak atau diam? Maknanya akal berterima makhluk dia gerak, akal berterima makhluk dia diam. Kalau makhluk itu tidak gerak dan tidak diam, itu nama apa? Mayat. tak logik. Mustahil. Mustahil, tak logik. Saya kata, bapa saya Abdul Hamid. Katakanlah saya kata, saya dengan bapa tu, bapa saya, bapa kandung saya ni, saya tua di sehari je. Saya tua di sehari. Itu nama apa? Mustahil. Mustahil. Mustahil anak boleh lebih tua daripada bapa. Mustahil akal. Saya kata 2 campur 2, 6. Apa tu? Mustahil. Tak masuk akal. Mustahil. 2 campur 2, 4. Bukan 6. Betul tak? Itu daripada akal tu. Jadi, hukum akal ni yang menimbang di akal. Kita kata Allah ini dia sedia. Maknanya, wajib pada akal kata Allah ini sedia. Qidam. Dan mustahil akal mengatakan Allah itu lawan dia qidam lah. Apa qidam? Apa lawan qidam? Baru. Allah itu baqa. Wajib akal.
Allah itu berjasa. Apa tu? Mustahil. Mustahil. Allah senang je. Tak besar. Itu nak kena belajar ni. Dalam menyaksikan dari Tuhan mereka Allah ni, nak kena belajar 20 sifat mustahil, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Harus bagi Allah mengadakan sesuatu dan mentiadakan sesuatu. Itu haruslah. Harus satu je. Wa asyhadu. Dan aku juga dan saksi. Sesungguhnya Muhammadar Rasulullah. Baca betul-betul tau. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Jangan baca Muhammadur Rasulullah. Baca ikut kalimah yang betul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad, nun sabdu, dengung, mim sabdu, dengung, itu nama dia wajibul gunnah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan baca Muhammadur Rasulullah. Mati bertemu roh kan Ustaz? Tu kau apa tu? Tanwin temu roh. Bila gunnah. Bila gunnah. Bila gunnah masuk apa? Bila gunnah. Lam dengan roh. Bila guna. Dalam roh. Bila gunnah masuk apa? Tanpa dengung. Tanpa dengung. Tanpa dengung. Idgham bila gunnah. Idgham masuk apa? Memasukkan. Memesrakan. Wah, korang ni tajwid terror. Ini mesti selalu belajar tajwid ni. Tapi tauhid tak kemas. Ada belajar tauhid. Asyik belajar tajwid je. Betul Ustaz. Jangan begitulah. Tauhid ni lagi penting. Tajwid belajar juga, tapi jangan belajar hari-hari. Hari-hari mengaji. Kita suruh mengaji. Tauhid fail mengaji pun tak dipakai Belajarlah pada doa sekali kan. Tauhid mereka tak tahu belajar lah. Bila tajwid 20 minggu sekali je. Boleh lah tu. Sekali boleh lah. Tengok, sama je macam kita belajar tajwid kan. Kalau kita kata apa? Qalqalah. Tadi kita kata idgham, memasukkan atau memesrakan kan. Memasukkan ra dalam tanwin dal. Muhammadar. Memasukkan ra. Kalau kita kata qalqalah, apa satu perkataan yang menerangkan makna qalqalah? Melantun lagi? Berdetak tak? Melontar. Berdetak. Haji jawab. Sudah ku renung dalam kitab. Makin ku tenung berdetab. Piram ni berpandai. Tu berdetak tu. Aj. Nampak ada tak? Bunyi aj. Ab. Sama juga. Huruf tebal. Aqa. Baju Dakota. Aj. Kolah. Tu dah muka-kolah. Jangan baca asal-asal kalau baca. Saya tak ajar tajwid. Belajar sendiri, cari orang yang belajar ajar. Meyakini Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Alamak, sekejap. Salah je. Dengan mengenal M tertinggal. Inilah bila orang tua buat slide kan. Banyak bersilap. Okey. Tadi kita kata Allah kenal 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Rasulullah ni meyakini Nabi Muhammad itu Rasulullah. Rasulullah. Macam mana nak kenal Rasulullah ni? Para Nabi, para Rasul ni. Macam mana nak kenal dia?
kenal juga melalui sifat. Kalau sini dia spesifik pada Muhammad. Kalau pada rukun iman disebut beriman kepada Rasul. Bukan Rasul Muhammad aja. Rasul-Rasul sebelum pun kena beriman juga. Kalau orang itu dikata Nabi Muhammad ini Rasul, dia kata Nabi Zakaria bukan Rasul. Habis. Tapi spesifik untuk masuk agama Islam ni disebut Muhammad dan Rasulullah. Kena kenal 4 wajib. Apa 4 wajib? Tabligh, menyampaikan, sidik, benar, amanah, patanah, bijaksana. Lepas tu kenal pula lawan dia. Tabligh lawan dia menyorokkan. Sidik lawan dia benar. Benar lawan dia apa? Bohong. Patanah bijaksana. Lawan dia bodoh. Amanah lawan dia khianat. Lepas tu fahamlah amanah ni apa. Faham sidik ni apa. Amanah ni maksud apa? Dia tidak buat 3 perkara. Apa 3 perkara? Sampaikan. Dah belajar Wib malam-malam. Tidak mungkin janji. Tidak berbohong. Itu sidik. Amanah ni maksud apa? Dia tak buat apa? 3 perkara dia tak buat. Menyampaikan. Ternyata dengan Muhammad. Jujur. Apa? Dengar ini. Dia tak buat dosa. 1. Bukan tak buat saja. Tergerak pun tak ada. Nombor 2. Dia tidak buat benda makruh. Nombor 3. Dia tak buat yang menyalahi yang utama. yang utama. Menyalahi yang utama. Contoh menyalahi utama apa? Sembahyang witir 1 rakaat. Itu menyalahi yang utama. Tapi tak makruh. Tak makruh. Walaupun ada ulama kata makruh. Ada ulama kata dia bukan makruh. Dia menyalahi yang utama. Di bawah makruh. Rasulullah tak buat. Rasulullah tak buat. Itu nama amanah. Dan di sampingnya lain lah. Menyampaikan apa yang patut disampaikan. Tidak menambah apa yang patut disampaikan. Tidak mengurang apa yang patut disampaikan. Tidak tunggu ke lain. Kita dah belajar ni. Dah belajar kan malam-malam. Sifat Rasul. Ada dalil akli. Ada dalil nakli. Malam-malam dah belajar. Kelas ni belum belajar. Malam-malam dah belajar. Jadi 20 sifat wajib bagi Allah. 20 sifat mustahil bagi Allah. 1 sifat harus bagi Allah. 4 sifat wajib bagi Rasul. 4 sifat mustahil bagi Rasul. 1 sifat mustahil bagi Rasul. Apakah sifat mustahil bagi Rasul? 1. Apa dia? Sifat harus bagi Rasul. Apa dia? Macam manusia biasa. Lagi? Tambah lagi. Dia bersifat macam manusia biasa. Tambah lagi. Perkataan depan apa? Yang melakukan dosa. Yang apa kat tu? Yang melakukan dosa ke? Yaknya. Makan, minum semua tu. Tahu. Itu dia bersifat manusia. Makan, minum, tidur, beranak, kahwin. Yang tak mengurangkan kedudukannya sebagai seorang Rasul. Itu jawapan dia. Yang tidak menurunkan martabat dia sebagai Rasul. Makan pelahap macam kita lah. Bukan, dia bukan. Tidur. Lama tidur, membuta. Itu bukan dia. Yang membuta kita. Makan. Wah, ni makan, tu makan, ni makan, tu makan. Itu bukan makan, itu mentega darah. Itu kita. Itu kita. Dia makan juga. Tapi dia tak makan macam kita makan. Dia makan macam manusia. Tapi tak makan macam manusia macam kita makan.
Sebab perbuatan dia sebagai manusia tidak menjatuhkan martabat atau kedudukan dia sebagai orang yang mulia sisi Allah, iaitu Rasul. Dah belajar dah, jangan muka termenung-termenung, muka terlupung-terlupung. Malam-malam dah belajar kan? Kan? Belum. Belum. Ya Allah. Beriman pada Allah dah belajar, beriman pada Rasul dah belajar, beriman pada kitab dah belajar, beriman pada hari akhirat dah belajar, beriman pada malaikat dah belajar, beriman pada qada qadar dah belajar. Dah habis lah. Budak baru Ustaz. Ya Ustaz dah belajar tapi ramai yang orang baru. Ya. Orang baru. Oh, rugi lah tak belajar tu. Yang lama menempel pada yang baru. Beriman pada Allah. Saya budak baru Beriman belajar. pada Allah. Ada berapa poin dalam kitab yang saya terangkan tadi? 49. 49 fatah. Dalam buku biru tu ada. Yang pergi beli buku biru tu simpan nak buat apa? Pergi baca tu. 49 fatah menerangkan beriman pada Allah. Dalam buku biru tu ada sifat wajib bagi Rasul. Beliau tu tak tahu. Tapi beriman pada Allah ada. Mana yang belajar lepas buku biru tu keluar, itu lagi buku kedua. Siri. Apa Abang Yusri tinggal apa? Kita nanti akan ulang-ulang juga sikit. Kita akan ulang-ulang juga. Jangan risau. Jadi 50 sifat inilah 20 campur 20 campur 1 campur 4 campur 4 campur 1. Maknanya 21 campur 9. Inilah dikatakan aqaidul iman. Aqaidul iman ni maksud apa? Ini nama dia simpulan iman. Maknanya ikatan iman. 50 ni dihimpunkan macam batang-batang ranting diikat. 50 ni. 50 ni diikat. Allah dan Rasul ni, 50 sifat ni diikat. Ikatan ini nama dia aqaidul iman. Ikatan iman. Aqaidul iman. Akad. Ikat. Akad nikah. Ikatan pernikahan. Tu akad tu. Aqaidul iman. Aqaid. Ikat. Dan naik saksi apa? Naik saksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maknanya mengaku, membenarkan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Lepas tu nak kenal dengan dia, belajar sifat dia. Dan juga beriman dengan dia, yang dia diturunkan sebagai Rasul. Dan beriman juga dengan apa juga perkhabaran yang dibawa. Apa khabar dibawa? Hari kiamat. Lagi syurga neraka. Lagi ada malaikat. Lagi ada Rasul terdahulu. Lagi ada malaikat 10 orang. Lagi Allah ni begini begitu. Lagi ada qada qadar. Beriman dengan apa yang dibawa. Bukan saja mengaku yang dia adalah Rasulullah SAW, tetapi juga beriman dengan khabar yang dibawa. Mempercayai Rasulullah diri itu sebagai pesuruh dan mempercayai khabar yang dibawa. Okey, saya nak tanya Sebelum ni kalimah syahadah ni pernah tak belajar macam ni kat surau? Sebelum PKP ni. Ada belajar tak? Tak ada Ustaz. Ada belajar kat surau? Tak ada Ustaz. Ada. Ustaz je. Special. Surau memang tak ada lah. Orang tak detail lah belajar. Dia belajar Special. jaga Tuhan. Private tuition ni Ustaz. Dia belajar Nak belajar macam ni. Ni private tuition ni. Belum lagi. Ni private tuition. Ni macam ni, online ni macam private tuition. Lepas ni kita tunjuk video lah semua orang. Boleh tak nanti? Tunjuk video. Boleh Ustaz. Bat ada tak Bat? Bat ada tak? Boleh ada tunjuk video. Siapa tak dapat? Ketuk tampi. Kau cepat pandai. Ustaz. Ya Bat tak? Benda ni apa ni kalimah ni Ustaz yang tak belajar saya rasa 80% Ustaz. Yang tak belajar?
yang tak belajar, 80%. Betul lah. Yang lahir tahun 50 bahawa sehingga tahun 70 memang tidak ada belajar Ustaz. Kalau tak ada sekolah agama yang betul-betul mantap dan pondok. Betul. Saya dah buat sikit pertanyaan kepada sebahagian besar yang saya kenal, termasuk adik-beradik kandung sendiri. Nafi Ibad minta kerti lah. Yang tanya panjang lah, tanya Nafi Ibad pun tak tahu. Ya tak. Kecuali mereka yang pernah berguru, buka kitab, cari guru-guru pondok, buka kitab, atau guru pondok pergi surau belajar, buka kitab, tak ada kitab, baru dapat. Ya Ustaz. Betul tak? Kalau setakat belajar kat sekolah pun kadang-kadang tak tahu lah. Ustaz, betul anak saya pun kadang-kadang tak faham. Kerana tak tahu tau. Dia tak tahu apa yang mereka tekankan di sekolah. Untunglah kita dapat belajar ilmu-ilmu daripada guru-guru pondok. Mereka yang menceritakan benda ni. Saya cakap masa saya interview tauliah kan, ini antara soalan yang ditanya. Dalam kalimah syahadat, apa yang dikatakan aqaidul iman? Ini antara soalan yang ditanya. Yang kotak kuning ni. Dia tak tanya asyhadu ni apa, tak tanya. Dia tanya yang tu. Sebutkan 50 aqaidul iman. Ini soalan insyaad lah. Kalau kita tak tahu kan, tauhid kita tak kemas lah. Tauhid kita tak kemas tau. Kita tak tahu apa asyhadu ni, apa benda asyhadu ni. Asyhadu ni macam orang kata nampak asap dan nampak api. Faham? Nampak asap tapi mesti ada api. Mesti ada api bawah ke mana dapat asap. Mereka tak nak kita faham Islam Ustaz. Itulah. Kenapa orang tak nak faham Islam? Kan? Memang orang-orang Yahudi ni dia tak nak kita. Orang Barat ni datang, dia tutup ilmu-ilmu ni. Lepas tu kalau elok kan, kalau elok, tumpu perhatian pada benda-benda belajar ni, tumpu perhatian. Kalau boleh lah, jangan belajar sambil goreng mi. Tak dapat. Sedapat-dapatnya kita tumpu perhatian. Ini perkara yang penting. Okey, nanti lagi sekali ni, lagi 3 minggu lah. Minggu depan belajar apa kan? Ada Ustaz. InsyaAllah apa ni kita sambung ayat walat minggu depan Ustaz. Lepas ayat walat belajar dari penuntut, lepas tu belajar ni balik. Belajar kita sambung ni nanti. War. Ya Ustaz. War nanti sambung ni. Ni. InsyaAllah Ustaz. Dan lagi satu slide nanti minggu depan. Minggu depan lagi 2 minggu. Ni. 4 rukun syahadah. InsyaAllah. Ini dalam kitab Usul Tahqiq. Apa yang nak kena isbatkan? Apa yang nak kena isbatkan? 3 pada Allah, 4 pada Rasul. Ini pada rukun dia. InsyaAllah. Jangan risau. Nanti kita belajar. Perlahan-lahan. Okey. Jangan tak tahu. Ini benda very important, very basic. Everybody kena ada dalam hati dia apa yang dia kena faham, dia kena tahu. Ini penting. Ini sangat penting. Bukan penting lagi lah. Penting ya, penting yes. Kalau bahasa Inggeris dia penting lah. Ni jangan tak faham Saya ada depan laptop. Kakak-kakak ada depan saya. Jadi macam private tuition tau. Cuba memahami. Jangan kata susah. Jangan cakap susah lah. Cuba memahami. Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia dengan ulama' menyusunkan kaedah dia ilmu tauhid. Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia, memperkenalkan perkara yang gaib melalui ilmu tauhid. Kita sungguh-sungguh, nanti dia akan kenalkan diri dia. Kita akan kenal dia. Oh, Allah begini
Aku memang tak boleh lihat Allah. InsyaAllah aku akan lihat Allah di syurga. Nikmat paling besar. Tu dulu guru-guru cakap apa? Di syurga, melihat zat Allah adalah nikmat yang paling besar. Bukan nikmat makan buah dia, bukan kenderaan dia. Melihat. Tetapi tidak serupa seperti melihat yang baru. Yang baru je kita lihat ni. Nampak lampu, nampak laptop, nampak meja. Bukan tu. Macam mana? Wallahualam. Tapi di dunia ini, mengenal Allah adalah nikmat yang paling besar. Nak tahu? Kenal. Nak tahu nikmat tak nikmat? Kenal dia. Dia cipta kita. Kita kenal dia. Itu nikmat dia. Nak kenal kena belajar dia. Bukan nak kenal pergi tengok orchid dia kerja. Tengok orchid depan rumah, bilik sampai orchid pun menyampah. Belajar. Terus belajar. Allah akan memperkenalkan diri dia. Sungguh-sungguh sikit. Okey. Cikgu, nak tanya apa? Cikgu Chat. Kalau cikgu Chat ada saya tanya. Sorry, tertekan. Jius, tanya Jius. Ya Ustaz, nak tanya Ustaz apa pandangan Ustaz. Jadi daripada persoalan yang Ustaz kemukakan tadi, daripada jawapan pelajar, termasuk saya sendirilah. Apa soalan Ustaz, andai kata kita belajar dulu, sekolah memang tak sampai lah apa yang Ustaz mengajar ni. Memang ilmu tu tak jauh sekali lah. Jadi andai kata dalam tempoh kita belajar ni, Allah ambil nyawa kita, macam mana kita nak jawab dalam kubur Ustaz? Tapi kita ada usaha kat arah itu. Tolong beri Orang yang sedang belajar agama, bila dia mati, dia dikatakan syahid. Dia dikatakan mati di jalan Allah. Tapi dengan syarat, dia mesti ada usaha untuk belajar agama. Dia mesti ada usaha. Bukan belajar sambil-sambil. Tak boleh belajar sebulan sekali, tak boleh. Ini hari-hari ada kelas ni. Follow. Saya dah susun silibus ni. Kita ikut. Dan kita akan cakap nanti satu hari nanti, kita kata lautan ilmu Allah ni tak jumpa ujung. Tak jumpa ujung. Tak bertepi Ustaz. Ilmu Allah ni tak bertepi. Mana tepi dia? Tak tepi. Itu yang Rasulullah kata, engkau tuntutlah ilmu daripada buayan sampai yang lahat. Sampai dah mati masuk dalam kuburan. Sebut, wahai, sebut nama kita. Ingatlah, mati itu benar. Syurga itu benar. Neraka itu benar. Kan belajar tu. Mahsyar itu benar. Sebentar lagi datang kepadamu dua malaikat. Jangan kamu takut. Mereka itu juga adalah makhluk Allah. Dan mereka bertanya, siapa Tuhan kamu? Jawablah dengan tenang. Allah Tuhan aku. Kan dia? Nampak dia belajar? Dia belajar. Dia tengah belajar lagi tu. Dia tengah dikuliahkan. Dulu dalam buayan dulu. Mak kita njut. Mak kita nyanyi apa? La ilaha illallah. Mungkin mak kita nyanyi la ilaha illallah tu kita dapat duduk belajar la ilaha illallah sekarang. Lepas tu jangan njut anak nyanyi lagu bulan mengambang, Pak Ngah dah balik. Jangan. Pak Ngah dah lama balik dah. Jangan nyanyi lagu-lagu yang tak ada penamaan. One little, two little, three, Ustaz. Jangan. One little twinkle One little, two little, three twinkle. Baba Black Sheep. Baba Black Sheep dia nyanyi. Mana anak tak mengamuk je, menyondol-nyondol. Mengamuk tak dapat beli barang kat supermarket. Dia nyanyi lagu Baba Black Sheep. Jangan nyanyi lagu pelik-pelik. Atonku ada. Lagu apa tu? Gula nestapa. Anak besar jadi buku nestapa. Tu lagu Fabian, Zat. Lagu Fabian. Bahasa apa tu? Bahasa Boyan? Boyan ni? Lah ober. Lah ober. Boyan, Zat Boyan. Jangan nyanyi lagu tu. Dua-dua kan cucu. Banyak lagu lain. Lagu tu lah. Yang diajar tu la ilaha illallah kan lagu-lagu dia kan. Dia ada dekat buai, dia belajar sampai liang lahat dia belajar. Okey. Lagu zikir. Tan cepat-cepat. Nak kerja ni. Garina. Sila tak?
Nur Ahmad, sila. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya, Qaidul Iman ni, 50 perkara, kenapa dia tidak masukkan yang beriman kepada kitab, beriman kepada... Beriman pada kitab ni perkhabaran. Ni, saya tunjuk ni. Ni. Dalam sini. Perkhabaran. Rasulullah cerita pasal kitab-kitab dulu. Taurat, Injil. Mesti yakin? Mesti yakin. Satu tak yakin, tak sah. Perkhabaran. Ini adalah merujuk kepada Allah dan Rasul je. Beriman pada kitab, beriman kepada apa? Itu bawa rukun iman. Perkhabaran yang dibawa. Cerita malaikat, Rasulullah bawa perkhabaran. Malaikat ni gini, malaikat ni gini. Okey tak? Baik, terima kasih. Okey, Diana. Last question please. Bila kita sebut la ilaha illallah kan, kita kata tiada yang beri bahagia duka cita melainkan Allah kan. Tapi bila kita diduga kita salahkan takdir, adakah kita tu munafik Ustaz? Macam munafik lah. Nak cakap munafik pun takut. Macam munafik lah. Macam munafik lah. Mulut kata takdir. Hati kata tak setuju. Macam munafik lah. Lepas tu minta Allah tetapkan hati kita pada iman ni lah. Lepas tu usaha belajar. Kemudian amal, kemudian rasa. Jadi gabungan tu tiga tu nanti yang mengukuhkan kita dalam kehidupan. Penting mula-mula masuk ilmu dulu. Input dalam kepala apa benda yang patut belajar. Okey, ni kan kawan dah ada mesyuarat, nak ada apa semua ni. Cik Darus pun nak pergi mesyuarat sama petugas Darus. Nanti insyaAllah nanti kita jumpa pukul 11. Siapa lapang boleh jumpa saya pukul 11. Kita nak baca Ayuhal Walad pada bacaan ketiga. Kelas anjuran surau Pesin berapa? Tak tahu surau tu. 11. 11? Sarah Pesin 11. Sarah 11. Dia panggil tazkirah Jumaat. Dia Jumaat dia buat tazkirah. Sebelum sampai Jumaat. Jadi pukul 11 dia buat. Sudah ada Roy tu. Kawan saya tu. Roy. Roy. Apa nama dia? Saya pun tahu dia panggil Roy je Ustaz. Dia pun kata saya Ustaz, saya Roy. Aku kata nama Roy pula ni. Roy kot. Jangan. Boroi tu saya. Nama dia Roy atau panggil dia Roy. Jadi dia yang menganjur lah. Pukul 10.30, 10.45 ke nanti saya bagi link. Pukul 11 sediakan kitab Ayuhal Walad. Kita masih belajar lagi Mukadimah Tasawuf. Mabadi Tasawuf. Lepas tu baru kita masuk dalam kitab. InsyaAllah, siapa lapang boleh datang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wa mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf semua, pasti banyak kurangan. Wabillahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله